Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Asagaya bin Abdullah, Naib Chancellor UPNM, yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar UPNM, barisan pengurusan tertinggi UPNM, seterusnya Datuk-Datuk, Profesor-Profesor, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kita dapat bersama-sama pada pagi ini, Khamis 10 Mac 2022 untuk syarahan ilmu pentadbir UPNM siri ke-10 yang mana pada pagi ini yang membawa tajuk cabaran pengurusan sukan dalam situasi pandemik COVID-19. Yang mana 1 April 2022 nanti kelak kita akan beralih kepada endemik, fasa endemik. Sebelum saya serahkan webinar pagi ini kepada penceramah, saya perkenalkan seberingkas penceramah kita pada pagi ini, Encik Muhammad Razlan Shah bin Muhammad Rabi, yang mana kini bertugas sebagai Ketua Pegawai Belia dan Sukan di Pusat Sukan Akademi Kecergasan Pertahanan, mempunyai ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam sains sukan dari UiTM. Juga mempunyai diploma in health and fitness juga dari UiTM. Sebersedikit perkhidmatan Encik Razlan pernah menjadi pemain bola sepak untuk Kuala Lumpur Football Association pada 1999 hingga 2001. 2007 hingga 2008 bertugas di Sport Division Glenmarie Golf and Country Club. 2008 ke 2009 Strength and Conditioning Officer di National Sports Institute. Sebelum terkinilah dan pada tahun bermula 2009 mula berkhidmat di UPNM. Untuk para peserta, para sahabat pada pagi ini, webinar pagi ini boleh dilayari melalui Microsoft Teams dan juga di Facebook pejabat pendaftar. Cik Razlan dah bersedia? Sihat Cik Razlan? Alhamdulillah. Okey. Dan Cik Razlan berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Saya pun baru perasan dah sebenarnya. Okey, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Encik Razlan untuk meneruskan syarahan pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Zunairah, selaku lebih kurang macam moderator lah kita pada pagi ini. Yang bahagia Lieutenant General Datuk Asagaya bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, pengurusan tertinggi UPNM, Datuk-Datuk, Profesor-Profesor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, serta warga UPNM yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kerana kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi syarahan ilmu pentadbir UPNM siri ke-10. Di samping itu saya juga ingin mendoakan kepada semua agar kita berada dalam keadaan sihat walafiat dan dihindari daripada virus COVID-19 lah. Tajuk perkongsian saya lebih suka kepada perkongsian lah. So tajuk perkongsian saya pada pagi ini adalah berkenaan dengan cabaran pengurusan sukan dalam situasi pandemik COVID-19. Sebelum tu saya ingin memaklumkan berkenaan latar belakang saya lah. Seperti mana moderator kita pada pagi ini memaklumkan, saya adalah Muhammad Razlan Shah bin Muhammad Rabi. Saya menjawat jawatan sebagai Ketua Pegawai Belia dan Sukan, iaitu Ketua Pusat Sukan di UPNM. Saya dilahirkan di Kota Kinabalu, Sabah, actually, Puan Zunai. Tapi saya menetap di Kuala Lumpur lah. Hanya 2 tahun saja di Sabah. And then saya mendapat pendidikan awal di Victoria Institution pada tahun 1996 dan 98, dan seterusnya saya melanjutkan pengajian Diploma Kesihatan dan Kecergasan di UiTM. And then seterusnya ijazah sarjana muda sains sukan juga di UiTM.
Macam seperti Puan Zunai maklumkan tadi, pengalaman pekerjaan saya sebelum saya meneruskan pengajian, saya adalah seorang pemain bola sepak Kuala Lumpur lah. So memang background saya seorang pemain bola sepak lah. Saya bermula daripada umur 11 tahun bermain bola sepak. And then saya bekerja di Sport Division Glenmary Golf and Country Club pada tahun 2007-2008. And then seterusnya saya menjadi pegawai suaian fizikal di Institut Sukan Negara pada tahun 2008 dan 2009. Okey, jawatan saya di UPNM lah. Jawatan saya di UPNM pada 2009 hingga 2015 saya menjawat jawatan sebagai pegawai Bilion Sukan. And then seterusnya alhamdulillah pada tahun 2015 saya dinaikkan pangkat sebagai pegawai Bilion Sukan Kanan lah, S44. And then mulai daripada 2019 saya menjawat jawatan sebagai ketua pegawai Bilion Sukan lah, S48. So antara pencapaian yang saya perolehi sepanjang perkhidmatan pada tahun 2010 saya telah menerima, alhamdulillah saya telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang daripada UPNM. And then pada tahun 2018 saya telah dinobatkan sebagai pengurus pasukan terbaik pada anugerah Sukan Masum Majlis Sukan Universiti Malaysia. Pada tahun 2019 sekali lagi saya dianugerahkan perkhidmatan cemerlang dan juga anugerah kualiti penolong Naib Chancellor JIPK, anugerah khas staf kategori keseluruhan lah pada masa itu. And then alhamdulillah anugerah pengiktirafan yang tertinggi yang saya perolehi adalah saya telah mendapat bintang cemerlang Melaka pada tahun lepas daripada Kerajaan Negeri Melaka. Okay, antara sumbangan-sumbangan di luar, saya telah menjadi ESCO. Okay, saya telah menjadi ESCO bagi Persekutuan Karate Malaysia, MAKAF, bermula daripada 2017. And then saya juga menjawat jawatan sebagai pengurus pasukan Karate Malaysia bermula daripada 2018. And then 2012 hingga 2018 saya adalah pengurus pasukan Karate Universiti Malaysia lah. Okey, apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, tajuk saya adalah cabaran pengurusan sukan dalam situasi pandemik COVID-19. Ia lebih kepada pengurusan pasukan lah, actually pengurusan pasukan Karate Malaysia. Okay, sebab kita pun semua tahu situasi pandemik ni bermula daripada tahun 2020. Okay, so kebanyakan program-program sukan ni semua dah ditunda lah dan diberhentikan lah buat sementara waktu. Okay. Okey. Sebelum tu, saya nak menceritakan sedikit berkenaan dengan Persekutuan Karate Malaysia iaitu MAKAF. Okey. Untuk makluman semua, sukan yang saya ceburi ini bukanlah sukan yang saya biasa. Okey. UPNM, untuk makluman semua, UPNM dipertanggungjawabkan untuk mengurus sukan karate dan menembak bagi Majlis Sukan Universiti Malaysia. So berkenaan pengurusan sukan karate dan sukan menembak diuruskan oleh UPNM. So saya akan fokuskan kepada sukan karate sajalah pada hari ini. Okey, penglibatan saya dalam sukan karate bermula daripada tahun 2009 iaitu menjadi penyelaras teknikal sukan karate bagi Majlis Sukan Universiti Malaysia dan hinggalah saya menjadi pengurus pasukan bagi pasukan Universiti Malaysia dan juga pasukan negara. Saya menjawat jawatan Esko MAKAF ni selepas mantan pengarah pusat sukan bertukar perkhidmatan sebagai seorang pensyarah. And then untuk makluman semua, Presiden bagi Persekutuan Karate Malaysia ni adalah TYT Melaka sendiri iaitu Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam. Okay, untuk makluman semua, MAKAF juga bekerjasama dengan pihak MSN, ISN dan MOM dalam pengurusan sukan karate di Malaysia. Seperti saya maklumkan tadilah, cabaran dan pengurusan sukan ni bukannya hanya di dalam UPNM saja, tapi saya nak menceritakan bagaimana saya menguruskan pasukan Karate Malaysia dalam situasi pandemik COVID-19. Okay.
Okey, daripada segi untuk pengenalan, okey, saya rasa seperti semua sedia maklum, okey, impak pandemik COVID-19 terhadap sukan ini amat besar. Okey, pada tahun 2020, okey, bermula tahun 2020 sehingga kini merupakan tahun-tahun yang mencabarlah bagi seluruh populasi di peringkat global dan juga dalam negara, tak kecuali juga bagi dunia sukan lah. Okey. Saya seperti kebanyakan dan daripada kita semua terlibat secara langsung lah, secara langsung atau tidak langsung sebagai jurulatih, atlet, penyelidik ataupun sekurang-kurangnya sebagai penonton menerima impak daripada segi COVID-19 ni. Okey, antara impak-impak yang terjadi semasa COVID-19 adalah pembatalan kejohanan, okey, latihan atlet dan untuk makluman semualah tiada program bagi universiti awam. Okey, berkenaan dengan pembatalan kejohanan, okey, setelah banyak kejohanan-kejohanan yang dibatalkan, iaitu tamasya sukan sebagai contoh dia adalah penangguhan Olimpik lah. Sepatutnya Olimpik ni diadakan pada tahun 2020 tetapi ditunda pada tahun 2021. Puan Zunai, ada yang kata tak boleh nak dengar ni. Betul, saya tengah betulkan sekejap ya. Okey. Dengar-dengar tu ni, cuma saya rasa ada yang dah pergi ke link Diorang lain. buka grup lain tu. Suruh diorang leave dulu. Okey. Sekejap ya. Okey. Napi kita boleh jemput yang lain tu masuk dalam link yang saya dengan Cik Razlan ni ke? Kena betulkan link dekat email tu. Link dekat email tu dia bawa ke grup FSDP. Yang boleh pakai link pada perintis saja. Okey, nanti saya bagi sekejap. Boleh post kat dalam grup ni juga kot. Link dekat email tu tak boleh pakai. Saya rasa kita teruskan sebab saya ada rekod benda ni. Oh, okey. Okey. Apa kita bagi masa lebih kat Cik Razlan. Terima kasih Puan Syarin. Okey, saya teruskan lah ya. Okey, berkenaan dengan pembatalan kejohanan. So seperti semua sedia maklum, okey, penangguhan Olimpik Tokyo 2020 daripada tahun 2020 ditunda ke tahun 2021. And then di dalam negara juga seperti sukan SUKMA, sukan Malaysia juga ditunda. Okey, berkenaan dengan latihan atlet. Okey, sebelum ni atlet-atlet telah berlatih seperti biasa pada sebelum COVID. Okey, namun semasa COVID mereka terpaksa mengubah semua latihan mereka. Ada yang menjalani latihan secara online, secara online. So itulah impak-impak yang terjadilah semasa pandemik COVID-19. Okey, yang terakhir macam saya cakapkan tadi, seperti UPNM, so kita tiada program-program sukan di UPNM selama saya rasa lebih kurang dah 2 tahun lah. 2 tahun kita tak ada program-program. So insya-Allah Dia bagi dah link baru. Okey, teruskan Cik.
InsyaAllah pada tahun ni kita akan memulakan program-program sukan di UPNM. Sebagai contoh, kita akan adakan sukan staff lah, sukan staff antara FPJB. Okey. Okey, di sini saya ingin berkongsilah berkenaan norma biasa lah. Okey, norma biasa bagi seperti saya maklumkan tadi, saya adalah seorang pengurus pasukan Karate Malaysia. So daripada segi proses-proses pengurusan pasukan karate, saya akan menguruskan pasukan ini melalui proses-proses biasa. Proses-proses ni sama seperti proses-proses di universiti juga. So antara pengurusan pasukan adalah meliputi pengurusan penerbangan, tempahan hotel, insurans perjalanan, makanan, allowance, visa sekiranya perlu. Okey, Okey, untuk makluman semua, norma biasa ni kita tiada apa-apa kawalan lah, kawalan yang khusus kepada semua atlet sama ada mereka berada di dalam negara ataupun di luar negara. Okey. Maksud saya adalah mereka boleh hidup menjalani kehidupan seperti biasalah sebelum ni. Okey, ini adalah cabaran-cabaran yang saya hadapi lah. Okey, cabaran-cabaran yang saya hadapi semasa menguruskan pasukan Karate Malaysia. Okey, untuk makluman semua, pada bulan Mac tahun 2020, okey, pada bulan Mac tahun 2020, pasukan Karate Malaysia telah menghantar seorang atlet dan seorang jurulatih dan dua orang atlet ke kejohanan Karate Baku Open 2020 di Azerbaijan, okey, pada 2 hingga 8 Mac. Okey, jurulatih yang dihantar tu adalah salah seorangnya adalah warga negara Iran. Okey, untuk makluman semua, COVID-19 ni telah dikesan di China pada pada November dan Disember tahun 2019 lah. Okey, namun begitu penyebaran virus ni masih lagi terkawal pada masa itu dan belum lagi masuk ke Malaysia lah. Okey. Okey, apa yang saya nak kongsi adalah berkenaan dengan pengurusan. Saya terpaksa menguruskan jurulatih ni berwarga negara Iran pada 2 hari bulan. Mereka bertolak pada 2 hari bulan Mac, okay, ke Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, menaiki penerbangan Turkish Airlines. Okay, Turkish Airlines. Namun begitu, untuk pulang balik ke Malaysia pada 8 hari bulan, jurulatih ini menghadapi masalah. Menghadapi masalah kerana pada ketika itu Iran punya status COVID di sana amatlah tinggi. Okay. So kerajaan Turki telah mengeluarkan arahan larangan bagi serta negara inilah untuk transit, walaupun transit di negara mereka. So pada ketika itu saya dihubungi oleh coach dan juga atlet bagaimana nak menguruskanlah penerbangan. Saya terpaksa mengambil inisiatif untuk menukar penerbangan tersebut. Okay. Untuk makluman semua, pada ketika itu adalah jam pukul 12.30 malam. Okay, saya terpaksa menguruskan jurulatih ini. Saya terpaksa mengambil dan booking untuk jurulatih penerbangan yang lain lah. Iaitu saya terpaksa mengambil pada ketika itu Qatar Airways still boleh lagi untuk dibelilah pada ketika itu. Okay. So saya pun terpaksa mengambil laluan yang lain bagi coach tersebut. So hanya 2 orang atlet saja yang balik menggunakan Turkish Airlines dan jurulatih itu terpaksa menaiki Qatar Airways untuk pulang ke Malaysia lah pada ketika itu. And then yang kedua, untuk bulan Mac ni kami telah menghantar, pasukan Karate Malaysia telah menghantar 2 orang atlet yang base di Latvia untuk persediaan kelaikan Olimpik pada bulan Mei pada ketika itu. Sepatutnya Olimpik pada bulan Ogos. Okay, pada bulan Ogos. So kita telah menghantar 2 orang atlet untuk menjadi kamp latihan di Latvia, okay, pada bulan Februari hingga Mei. Namun begitu,
situasi COVID pada ketika itu di di Eropah amatlah meruncing. Okay, amatlah meruncing, and then saya terpaksa membuat keputusan untuk memanggil balik aktiviti tersebut kerana situasi di negara Eropah pada ketika itu pandemik amat teruk. Okay, untuk makluman semua, negara kita mengumumkan lockdown pada 18 Mac 2020. Okay, saya terpaksa membuat keputusan untuk memanggil balik 2 orang atlet itu pada 15 Mac. Selepas berbincang dengan pihak Majlis Sukan Negara, keputusan ini terpaksa dibuat kerana situasi pandemik COVID-19 di negara Eropah amat tinggi pada ketika itu. Okay, starting bermula daripada bulan April, pihak Majlis Sukan Negara telah melancarkan program Sport Bubble. So maksudnya adalah semua atlet-atlet negara hanya berlatih dan menginap di dalam Majlis Sukan Negara sahaja pada waktu itulah. Okey, tadi adalah cabaran pertama. Okey, ini adalah cabaran kedua saya dalam pengurusan pasukan karate. Kita telah mengantar 2 orang jurulatih dan 12 orang atlet. Okey, 12 orang atlet untuk menjadi kem latihan di Kazakhstan. Okey, di Kazakhstan pada 8 Mei hingga 7 Jun. Okey, selama sebulan mereka duduk di sana untuk persediaan bagi kelayakan Olimpik pada bulan Jun tahun 2021. Seperti saya maklumkan tadilah, starting daripada bulan Mac 2020 sehinggalah bulan April 2021, tiada apa-apa program ataupun kejuaraan-kejuaraan antarabangsa yang dijalankan kerana isu pandemik COVID-19 lah. Okey, bagi pengurusan pasukan ke Kazakhstan ni, pada waktu itu tiada SOP yang khusus lah yang dikeluarkan oleh pihak MKN ataupun KKM bagi seseorang untuk keluar negara pada ketika itu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di gambar di sebelah kiri itu, pada waktu itu KLIA pun kosong. KLIA pun kosong, hanyalah kami saja yang berada di KLIA ketika itulah. Okay. Pasukan ini telah bergerak ke Kazakhstan pada 8 Mei lah, 8 Mei dan pulang 7 Jun. Okey, pada ketika itu saya tidak boleh merujuk pada mana-mana pihak pun sebab kita tak ada SOP yang khusus untuk pasukan untuk keluar negara lah. Okey. Berkenaan dengan penerbangan, untuk makluman semua, SOP di setiap negara berbeza-beza. Okay, pada ketika itu, even though kita nak transit pun ada masalah ketika nak transit. So, pada ketika itu saya terpaksa membeli airline yang mencari dan membuat research sedikit lah berkenaan airline-airline yang boleh terbang ke Kazakhstan pada ketika itu. Okay, pada ketika itu juga My Travel Pass, My Travel Pass ni dah diwujudkan oleh NADMA, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara. Sesiapa yang ingin keluar negara pada ketika itu perlu mengisi My Travel Pass. Sekiranya tak mengisi My Travel Pass, seorang tu tak boleh nak keluar negara lah pada ketika itu. Semua perlu vaksin 2 dos. Untuk makluman semua, pada ketika itu semua atlet-atlet negara telah pun menerima vaksin. And then untuk pengurusan pasukan juga saya perlu mencari insurans yang khas lah, yang cover untuk COVID-19. And then seterusnya berkenaan dengan PCR test. PCR test pada ketika itu amat penting. Seorang itu perlu menjalani PCR test 2 hari sebelum penerbangan, dan juga semasa sampai di sana juga mereka perlu menjalani PCR test. PCR test. And then sebelum kembali ke Malaysia juga mereka perlu juga membuat PCR test.
Untuk maklumat semua juga berkenaan dengan perbelanjaan kuarantin. Okey, sekiranya seseorang atlet ataupun pegawai dijangkiti COVID-19, okay, mereka perlu kuarantin di negara tersebut. Okay, di negara tersebut mengikut prosedur negara tersebut sama ada 7 hari, 10 hari ataupun 14 hari lah. So untuk maklumat semua berkenaan dengan pasukan Karate Malaysia tak pernah ada lagi atlet-atlet yang dijangkiti COVID semasa di sana lah. Tapi namun begitu keperluan perbelanjaan perlu disediakan bagi menampung sekiranya mereka dijangkiti COVID pada ketika kejohanan tersebut. Okey, bagi cabaran yang ketiga, cabaran ketiga iaitu kejohanan kelayakan Olimpik 2021 di Paris. Okey, untuk maklumat semualah, pasukan Karate Malaysia adalah satu-satunya pasukan yang ke luar negara yang menyertai kejohanan ataupun latihan di luar negara yang pertama lah. Okey, satu-satunya pasukan yang pertama. So macam saya maklumkan tadi, kita tak tahu apa-apa SOP di luar negara macam mana. So saya terpaksa membuat research saya sendiri dan menelpon pihak-pihak berkuasa lah, seperti immigration, NADMA, KKM sendiri. So untuk mengetahui prosedur-prosedur yang sepatutnya dipatuhilah semasa berada dalam negara dan luar negara. Okey, cabaran ketiga yang saya cakapkan tadi adalah berkenaan kejohanan kelayakan Olimpik. Okey. Untuk kejohanan ni saya turut serta dalam pasukan ke Paris pada 7 hingga 14 Jun 2021. Okey. Saya bersama dengan seorang jurulatih dan 3 orang atlet ke sana. Okey, untuk maklumat semua, pada masa bulan Jun 2021 ni kita dihidupkan lagi dengan varian yang baru lah, dengan varian yang baru iaitu varian Delta. So certain negara ni telah dilabelkan sebagai red zone country. So berkenaan dengan laluan penerbangan, saya terpaksa pada awalnya kami telah membeli penerbangan Turkish Airlines. Kita akan transit di Istanbul dan akan terbang ke Paris lah selepas itu. Namun begitu, pihak kerajaan Perancis telah mengeluarkan arahan bagi negara-negara VOC country ni. VOC ni adalah variant of concern lah pada ketika itu, variant Delta. So penerbangan yang melalui negara-negara VOC ni tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dan pada ketika itu penerbangan saya lagi 4 hari saja pada ketika itu. 4 hari saja. So saya terpaksa membuat keputusan untuk menukar laluan penerbangan. Menukar laluan penerbangan menaiki Singapore Airlines lah. So saya akan transit di Singapore dan direct ke Paris lah. Dalam masa 4 hari itu banyak prosedur-prosedur yang terpaksa saya buat. Ya, salah satunya adalah memohon visa, memohon visa daripada pihak kedutaan Perancis di Malaysia. Kalau ikutkan SOP, kebiasaan SOP, visa tak perlu pun untuk rakyat Malaysia ke France lah pada ketika itulah. And then seterusnya adalah berkenaan dengan keperluan Mas Sejahtera. Mas Sejahtera ni pun diperlukan semasa untuk check in di lapangan terbang di Paris lah pada ketika itu. So saya pun tak tahu kenapa at that time keperluan lah Mas Sejahtera, sebab dia Mas Sejahtera setahu saya adalah keperluan di Malaysia saja. Namun begitu still diperlukan di airport Perancis. Untuk maklumat semua juga, saya juga menguruskan kenaan kuarantin, kuarantin selepas pulang ke Malaysia. Pada ketika itu tempoh kuarantin adalah 14 hari lah. 14 hari. Saya pasukan Karate Malaysia duduk di Hotel Impiana selama 14 hari. And then selepas tu
Untuk maklumat semua jugalah, saya kira menjadi rujukan kepada pihak Majlis Sukan Negara dan juga pasukan-pasukan Persatuan Sukan Kebangsaan yang lain, kerana macam saya maklumkan tadilah, pasukan Karate Malaysia satu-satunya pasukan yang keluar negara semasa pandemik. Tak ada pasukan-pasukan ataupun atlet-atlet lain yang keluar negara pada masa tersebut lah. Okay. Ini adalah saya nak tunjukkan sedikitlah gambar-gambar semasa berada di sana. So saya bersama dengan kalau di sebelah kanan saya itu adalah pengadil bertaraf antarabangsa, dan di sebelah kanan dia adalah jurulatih, dan kita membawa 3 orang atlet, dan di sebelah 2 orang di sebelah kiri saya itu adalah daripada pasukan Institut Sukan Negara. Seorang adalah fisio dan seorang adalah analis. Okay. So saya berada di sana lebih kurang selama seminggu. Ini adalah saya nak kongsi berkenaan situasi di sana lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, di stadium ni kosong. So memang SOP di sana memang wajib untuk memakai mask, and then tiada penonton pada waktu tersebut lah. Okay, pada waktu tersebut. Okey, cabaran yang keempat. Okey, cabaran yang keempat adalah pada hujung tahun lepas. Okey, pada hujung tahun lepas. Okey, pihak pasukan Karate Malaysia telah menyertai kejohanan Karate Asia, okey, di Almaty, Kazakhstan. Okey, saya turut serta dalam kejohanan tersebut, okey, bersama dengan 3 orang jurulatih dan 17 orang atlet. So ini adalah kontijen yang agak besar jugalah, kontijen yang agak besar. Kita telah bergerak pada 16 bulan hingga 24 Disember. Okey, seperti saya maklumkan sebelum ni lah, SOP di setiap negara ni adalah berbeza. Okey, berbeza. So daripada segi laluan penerbangan pun saya terpaksa membuat kajian dan research laluan negara mana yang kita boleh lalui, sebab negara Malaysia ni adalah telah dilabelkan, macam saya kata tadi, telah dilabelkan adalah negara red zone. Okey, so beberapa negara tidak menerima, okey, tidak menerima pasport Malaysia lah actually. Okey, untuk semua juga keperluan visa. Okey, antara isu yang saya hadapi adalah keperluan visa. Pada cabaran saya yang kedua tu, tadi pasukan Malaysia telah ke Kazakhstan tapi tak memerlukan visa. Tapi disebabkan pada situasi hujung tahun lepas, Kazakhstan berada dalam red zone juga. So keperluan visa itu amat penting. So saya terpaksa untuk menguruskan visa-visa untuk jurulatih dan atlet, 17 orang atlet ni untuk mendapatkan visa di Kazakhstan Embassy lah di Kuala Lumpur. Okey, kawalan pergerakan atlet ni juga amat penting lah semasa di sana, kerana untuk menolong semua tiada SOP, tiada SOP COVID yang dikuatkuasakan di Kazakhstan sendiri. So di Kazakhstan mereka tak pakai pun mask, and then tiada penjarakan langsung di sana. So untuk pengurusan atlet juga saya terpaksa untuk mengingatkan pada semua atlet dan memastikan mereka menjaga SOP mereka lah. Okay, untuk maklumat semua juga, kembali saya ke Malaysia, saya telah dijangkiti COVID-19 lah pada ketika itu. Okay. Seperti saya maklumkan sebelum ni, setiap kali pulang ke Malaysia, kami perlu menjalani test COVID-19, okay, iaitu PCR test. Namun begitu, pada waktu tersebut pihak organizer di Kazakhstan memasukkan result, memasukkan keputusan result, dan semua kontijen Malaysia pada ketika itu negatif. Okay. Namun begitu, masa balik ke Malaysia, saya dapati kebanyakan negara bila sampai ke negara mereka telah dijangkiti oleh COVID-19.
So bila sampai ke negara Malaysia ni, kita memang kena melalui satu prosedur iaitu COVID-19 test di KLIA, di KLIA, and then kami semua telah dijangkiti oleh COVID-19 lah pada ketika itu. So that is the first time lah saya positif COVID-19. Okey, cabaran seterusnya adalah pengurusan atlet itu sendirilah. Seperti saya maklum pada semua pengurusan atlet dari segi latihan dan kesihatan semasa program Sport Bubble oleh pihak MSN, iaitu bermula daripada bulan April 2020 hingga April 2021. So atlet-atlet ini berada dalam kawasan Majlis Sukan Negara sahaja. So saya terpaksa, saya perlu menguruskan atlet tersebut daripada segi latihan mereka, sama ada macam saya sebutkan tadi online, online, and then pada bulan Disember 2020 pihak MSN telah mengadakan Sport Carnival Bubble lah untuk mereka, and then macam saya sebutkan tadi, pengurusan dan kawalan pergerakan atlet di Kazakhstan lah pada tahun 2021 kerana berlakunya rusuhan, berlakunya rusuhan di sana. Kepentingan pengurusan dan kawalan pergerakan atlet semasa berada di luar negara perlu dititik beratkan lah pada ketika itu. Saya bagi contoh lah, semasa saya ke kejuaraan karate remaja dunia di Santiago, Chile pada tahun 2019, berlakunya rusuhan yang teruk semasa kejuaraan berlangsung. So saya terpaksa menguruskan atlet tersebut dan menjaga mereka. Pada ketika itu rusuhan berlaku di semua tempat lah di Santiago tu. Ni antara gambar-gambar lah semasa kejuaraan karate Asia di Kazakhstan. Untuk makluman semua, semasa ke Kazakhstan, saya telah membawa sekali 3 orang pelajar UPNM. Mereka juga merupakan atlet negara lah. Di sebelah kanan saya itu adalah Muhammad Arif, pelajar tahun akhir sarjana muda kecergasan pertahanan. Dan kiri dan kanan tu adalah di sebelah kiri saya adalah Surya dan sebelah kanan adalah Giri. Mereka berdua adalah diploma kecergasan pertahanan. So alhamdulillah kita ada wakil lah, kita ada wakil UPNM lah dalam pasukan karate kebangsaan. Ini satu benda yang kita patut banggakan lah, kerana pelajar kita dapat mewakili negara dalam sukan. Ini adalah antara gambar-gambar yang semasa saya berada di sana lah. So seperti di kejuaraan kelaikan Olimpik juga, di Kazakhstan juga tiada penonton lah pada ketika itu. So hanya atlet-atlet dan official saja yang berada di sana. Gambar kedua ni adalah saya bersama pasukan dan juga Setiausaha Agung Persekutuan Karate Malaysia, iaitu Datuk Azmi yang berada di tengah tu. Untuk bagi kesimpulannya, saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan universiti, iaitu terutama Naib Chancellor lah, dan juga pengurusan tertinggi kerana memberi kebenaran kepada saya untuk menjawat jawatan sebagai pengurus pasukan lah, pengurus pasukan karate negara, dan juga memberi pelepasan kepada saya untuk kejuaraan-kejuaraan yang saya maklumkan tadilah. Apa yang saya dapat kongsikan pada pagi ini adalah berkenaan dengan tanggungjawab saya lah, tanggungjawab saya sebagai seorang pengurus pasukan. Bagi saya ini adalah satu-satunya, saya rasa, peluang pada saya lah, peluang pada saya untuk meningkatkan lagi kemahiran daripada segi pengurusan dan juga komunikasi di peringkat antarabangsa lah. And then tanggungjawab saya juga untuk membuat suatu keputusan
pada masa yang kritikal lah di situasi COVID-19 ni. So banyak keputusan yang terpaksa saya buat dalam jangka masa yang amat singkat. Okay. Dan yang terakhir adalah mengambil kata-kata daripada cerita Spiderman lah. Okay. With great power comes great responsibility. Okay, dalam arti kata lain, seorang individu tu sekiranya haruslah bertanggungjawab. Haruslah bertanggungjawab sekiranya kita ada kuasa lah. Kuasa. Besarnya kuasa kita, besar lagi kita punya tanggungjawab lah untuk mendidik anak bangsa lah. Okay, saya rasa itu saja kot Puan Zunai untuk perkongsian saya pada pagi ini. Okey, saya rasa memang sangat menarik perjalanan dan juga pengalaman Cik Razlan untuk sesi kali ini. Saya rasa semua pun merasainya. Untuk peserta di Microsoft Teams, sekiranya ingin bertanyakan soalan ataupun nak tanya sendiri, boleh bukakan bukakan mikrofon tu, dan juga boleh bukakan juga webcam sekiranya ada. Kalau yang mana nak bertanya secara dalam chatting ni, boleh tuliskan di meeting chat. Dan saya akan cek juga di ruangan Facebook. Saya persilakan pada siapa-siapa yang ingin bertanya pada pagi ni. Ada ke? Okey, Cik Razlan. Ada ke yang bagi soalan tadi? Tak ada. Ini macam Puan Syarin ada ni. Assalamualaikum Cik Razlan. Ada plan tak untuk adakan sukan FPJB tahun ni ataupun event lain macam larian ke? Terima kasih. Daripada Nurul Amiza. Okey, Waalaikumsalam Amiza. Okey, Cik Amiza kan. Okey, untuk makluman semualah, Pusat Sukan AKP telah merangka sukan lah pada tahun ini, insya-Allah. Sepatutnya kita nak jalankan sukan staff FPJB iaitu futsal dan bola jaring pada bulan Mac ni, tapi disebabkan oleh situasi COVID sekarang ni, so kita terpaksa tangguhkan. Dan yang paling awal adalah kejohanan olahraga lah. Kejohanan olahraga sukan FPJB yang kita akan adakan selepas raya nanti. Itu adalah yang terdekat lah, insya-Allah dalam bulan, tak silap saya dalam bulan Mei lah, hujung bulan Mei. Selepas raya kita akan buat. So daripada segi pengurusan ataupun pengurusan sukan tu, kita akan wawarkan pada awal bulan puasa lah, selepas mendapat persetujuan daripada Yang Berhormat Naib Chancellor sendiri. Mesti tak sabar dah semua nak bersukannya. Betul, dah 2 tahun dah kita Yelah. rehat lah kan. Okey, Puan Sherry, persilakan. Okay, Assalamualaikum. Puan Zunai, Cik Razlan. Okay, tanya Cik Razlan, cerita yang agak orang kata membanggakan lah. Bila staf UPNM dapat keluar negara ketika pandemik. Okay, cuma ialah apa yang Cik Razlan kongsikan is how you manage your sport ataupun urusan aktiviti sukan tu sendiri. Mungkin saya tak familiar dengan aktiviti itu sendiri, bukan bidang kita kan, berbeza skim. Mungkin Encik Razlan boleh kongsikan atau bagi tips how staff UPNM to facing unpredictable situation. Dengan gelabahnya, macam mana dengan nak selesaikan masalahnya in a short masa dan mendapat hasil orang kata yang memuaskan hati semua pihak. Mungkin ada tips lah nak menghadapi unpredictable situation pada ketika masa itu. Mungkin kita boleh gunakan tips tu mungkin during the pandemic or luar daripada pandemik. So apa yang Cik Razlan boleh, 1-2 tips lah yang boleh dikongsikan. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Syarin. Okay, tips-tips ni actually kita bergantung kepada seseorang tu lah. How they deal dengan actually stres ataupun cabaran pada ketika itulah. Okay, so pada pendapat saya
seorang tu kena cari maklumat. Saya bagi contoh seperti yang saya hadapi semasa COVID-19 tu lah. Saya terpaksa menukarkan penerbangan pada ketika itu. Sepatutnya saya, macam saya kata tadi, sepatutnya saya naik Turkish Airlines dan transit di Turki. Saya hanya ada 4 hari saja pada ketika itu untuk menyelesaikan masalah tu. And then saya terpaksa membuat sedikit revision lah. Maknanya dia apa maksud saya, kena buat research sikit, berkenaan dengan perjalanan penerbangan ketika itu. So and then bagi saya, apa-apa pun itu adalah tanggungjawab kita. Kita tak boleh lari dengan tanggungjawab kita. So kita kena face situasi pada masa tersebut. Kita cuba cari jalan yang sesuai, and then we have to keep calm lah. Kalau kata kita perlu berada dalam keadaan tenang lah bagi saya. InsyaAllah setiap masalah yang kita hadapi ni ada jalan penyelesaiannya. Cuma cara macam mana kita face it je yang membuatkan kita dapat selesaikan masalah tersebut. Untuk soalan yang ketiga daripada Encik Muhammad Syukur. Assalamualaikum Tuan Razlan, bagaimanakah tahap shilling sesuatu jenis sukan diambil kira untuk lulus sebagai mewakili negara? Sedangkan setiap kali atlet negara mewakili negara dalam sukan, contohnya 100 meter, kecundangnya mereka sentiasa di awal saringan lagi. Okey, terima kasih Encik Syukur. Okey, tahap shilling suatu jenis sukan diambil kira untuk lulus sebagai wakil negara. Okey, untuk malam Encik Syukur, sukan di negara kita ni diuruskan oleh Persatuan Sukan Kebangsaan. Okey, setiap Persatuan Sukan Kebangsaan ni telah mengadakan ataupun organize kejohanan kebangsaan lah. So untuk mewakili negara, mereka perlulah menduduki sama ada menjadi johan, naik johan ataupun tempat ketiga lah. And then at the same time, kita juga ada pemilihan untuk mewakili negara. Tak semestinya mereka berada di nombor 1 pada ketika itu boleh mewakili negara. Okey, sedangkan setiap kali atlet negara mewakili negara, okey, kita tak boleh nak bezakan lah Cik Syukur, sebab kita ni adalah negara-negara Asia. So kalau kita tengok untuk SEA Games, kita selalu berada di tahap tertinggi lah, tahap tertinggi. So kecundang merekanya di saringan awal ni, saya susah nak justify lah berkenaan dengan ni. Certain sukan, saya bagi contoh, certain sukan seperti sukan squash. Squash memang kita nombor 1 ranking Malaysia, ranking dunia. Sama juga seperti sukan badminton. Sukan badminton. So banyak perkara-perkara ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi atlet tersebutlah semasa kejohanan. Sama ada daripada segi psikologi, dia punya pemakanan pada ketika itu. So banyak aspek-aspek yang perlu dilihat lah. So menjawab soalan daripada Encik Syukur ni, tahap ni untuk dikira sebagai wakil negara ni, mereka perlulah menyertai beberapa kejohanan dan terpilih semasa pemilihan tersebut lah. So sebagai contoh, saya bagi contoh untuk sukan karate ni, kita telah mengadakan setiap tahun kita mengadakan kejohanan karate terbuka kebangsaan. And then di situlah kita mencari atletik baru ataupun atletik untuk mewakili negara lah pada ketika itulah. Okay. And then kita juga mengadakan pemilihan tertutup, tertutup selepas habis saja kejohanan tersebut. Okay. Untuk semasa COVID-19, semasa COVID-19, Persekutuan Karate Malaysia telah mengadakan sport bubble juga, sport bubble juga untuk pemilihan lah atletik untuk mewakili negara. Sebab kita tak ada platform yang khusus pada ketika itu. Sebab kalau kata norma biasa, setiap tahun sekurang-kurangnya Persatuan Sukan Kebangsaan itu akan menganjurkan 2 atau 3 kejohanan untuk membuat pemilihan lah pada ketika itu. Okey. Daripada Puan Hazifah, Assalamualaikum Cik Razlan, soalan saya. Adakah unit sukan UPNM berpuas hati dengan fasiliti dan kelengkapan sukan yang sedia ada? Adakah perancangan untuk menambah baik atau menaik tarafkan lagi supaya UPNM dilihat sebagai sebuah universiti yang hebat
Mana ni? Sekejap, lari pula dia punya ni. Okey, sekejap. Adakah perancangan untuk menambah baik atau menaik taraf lagi supaya UPNM dilihat sebagai sebuah universiti yang hebat dari segi akademik dan sukan?